Okey, terima kasihlah kepada semua wakil-wakil dari media. Saya tak sedar begitu ramai tadi. Bilik ke kecil? Kecil. Tadi dalam dewan tu tak nampak ramai tu. Dewan besar. So saya nak bagi pihak Kementerian Perumahan dan Kerjaya Tempatan nak mengucapkan terima kasih kepada dua pihak. Pihak pertama ialah SPRM dan pihak yang kedua ialah PPS PPA yang telah pun dengan inisiatif sendiri menandatangani Ikra Integrity Corporate. Dan seperti kita semua maklum, di bawah Kementerian Perumahan dan Kerjaya Tempatan kita hanya mempunyai sebuah badan berkanun, iaitu PPS PPA, dan seakan-akanlah seperti sebuah korporat. Dan mereka ni telah pun mengambil tindakan untuk menandatangani, memang merupakan satu tanda ke arah yang positif, yang baik sekali. Kita dapat melihat sebuah organisasi seperti Perpadanan, PPS PPA, mempunyai pegawai dan juga anggota-anggota biasa yang berjumlah melebihi 1,100 orang, dan dapat menandatangani. Ini jelas menunjukkan bahawa mereka ni memang mematuhi segala peraturan dan semasa menjalankan tugas akan melalui cara yang baik sekali, dan jauhi dari gejala-gejala yang tidak sihat seperti rasuah, seperti ketidak-integriti, seperti ketidak credibility ataupun accountability. Walaupun banyak sudah menandatangani, tetapi bagi kementerian saya rasa amat bangga sekali lah, sebab sebagai menteri Kementerian Perumahan dan Kerjaya Tempatan, sebuah badan korporat ataupun badan kanun telah pun mengambil tindakan yang ikhlas ini. Ini adalah beberapa perkara saya nak sampaikanlah, kecuali kita ada soalan-soalan, ataupun kalau ada soalan mengenai SPRM, Datuk Hajah ada sini. Datuk Sri, the Perpadanan has decided to contribute some of the salaries for the fund. That's right, yeah. But on the larger scale, maybe your ministry is there. Our ministry is now also in the process. Okay. It's now in the process. Our Secretary General of Ministry has already started the ball rolling. But then we didn't know today, sempena dengan menandatangani Ikra, Perpadanan has overtaken ministry. It is a good effort. It's a good. This shows that the semangat patriotisme di kalangan penjawat awam is very, very high indeed. So we are hoping that KPKT will be one of the ministries that will collect one of the highest lah, and hopefully we can reach that amount, so that it will do, at least if we cannot bring back the heroes alive, at least we use this to help the families. Which everyone potong gaji RM10 sebulan. RM10 sekali kan? Sekali lah. Tiap-tiap orang, tak kira sama ada minimum RM10 lah. Ada pegawai-pegawai yang rela bagi lebih pun ada juga. How much is the target? We don't set a target for this, but we try our level best. We want to set a target. KSU maybe has got some. Kita tak ada target, tapi kita akan cubalah mendapatkan sumbangan semaksimal yang mungkin. Yeah. Jadi kalau sumbangan di Datuk susah sikit kalau kita nak set targetnya. Yalah. So dia atas dasar keikhlasan Keikhlasan, kerelaan lah. How much is the staff base for the ministry? Oh, like that lah. KSU tahu lah. Di sini kita ada lebih kurang dalam 600 lebih lah.
Tapi kita ada ramai yang di jabatan-jabatan yang di luar daripada bangunan ini, iaitu jabatan bomba, ya, dia ada 13,000 orang. Jadi mereka juga akan menjalankan kutipan. Jabatan Landscape Negara, Jabatan Perancang Bandar dan Desa juga akan membantu pihak kementerian lah untuk mengutip sumbangan. Datuk Seri, yang ikrar integriti ni Perbadanan agensi pertama di bawah kementerian ke? Jadi adakah Datuk Seri nak bertuaskan ke agensi lain kan? Kita nak bincang tengok, mungkin sekarang masa dah singkat, orang kata tak begitu cukupi masalah. Seperti kita semua maklum kan, pilihan raya akan tidak lama lagi akan berlangsung. Mungkin selepas ni lah kita akan bincang tengok macam mana, siapa nak pergi dulu. Jadi ada perancangan lah? Ada perancangan. Government has filed that petition to High Court to the federal court. for declaration. Yeah, what is your ministry's position and how? Now you see, once action has been filed, a legal action has been instituted by the Penang State Government. Now we are one of the government agencies, so we have to follow the rules, whereby we would have to defend it, and the AG's chambers will do that on our behalf. So we did this. Once we receive any petition or summons, we will sit down with our legal department, and then after that we will discuss with the AG's chambers. But we all still maintain that local government elections. Yes. Unless there is a repeal of certain sections in the Local Government Act, in the Federal Constitution, otherwise we will have to maintain that. Any question for SPRM? Just nak sebut sikit lah ya. Usaha yang diambilkan oleh perbadanan ini bukan bermakna ada masalah rasuah dalam perbadanan. Ya. Usaha ikrar integriti korporat oleh perbadanan ini merupakan satu usaha untuk memperkukuhkan integriti. Ya. Kalau tengok dari segi aduan yang SPRM terima terhadap perbadanan, untuk 3 tahun yang lepas hanya 2 je maklumat yang kita terima. Ini satu indikator bahawa perbadanan memang telah ambil langkah-langkah lebih awal ya untuk mengawal supaya salah laku seperti penyelewengan dan rasuah ini tidak berlaku. Ini satu indikator yang amat baik. Ya, dan kita harapkan jugalah jabatan-jabatan lain kan mengambil langkah awal secara dalaman untuk memperbaiki sistem, dasar-dasar dan proses-proses kerja supaya agensi berkenaan dapat memberi perkhidmatan yang cekap dan berkesan, maka dia tidak ada ruang untuk orang membuat aduan. Macam preemptive measure lah. This is preemptive measure kan. Sebab ialah usaha mencegah rasuah ni patut dibuat secara berterusan. Dan satu lagi yang saya ingin sebutkan sini, SPRM juga mengambil satu inisiatif kan, mewujudkan satu database yang kita panggil database pesalah rasuah. Sehingga kini ada 1,132 pesalah-pesalah rasuah yang telah kita pamerkan melalui database ini. Ini merupakan satu pendekatan untuk kita jadikan satu deterrent effect supaya orang lain tidak terlibat dengan jenayah rasuah. Okay? Alright.